Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu pembelajaran Sejarah Tingkatan 5 KSSM. Bab 1 tentang kedaulatan negara. Okey, pada pelajar-pelajar cikgu kelas 5 Cemerlang, okey, kita dah lama dah bercuti. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuk yang pertama, bab yang pertama tentang kedaulatan negara. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, okey, semua dah dapat buku teks sejarah tingkatan 5 kan? Okey, minggu lepas kamu dah dapat buku teks tak salah cikgu hari Khamis. Jadi buku teks sejarah tingkatan 5 tu cuba awak dah buka belum? Okey, kita tengok okey bab by bab. Okey, bab yang pertama dia ada berapa bab kat situ? Dia ada 10 bab. Okey, kalau kita tengok bab yang pertama yang kita akan belajar hari ini adalah tentang kedaulatan negara. Kemudian bab yang kedua, okey, nanti kamu akan belajar tentang perlembagaan persekutuan. Okey, bab yang ketiga tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, bab yang keempat tentang sistem persekutuan. Bab kelima tentang pembentukan Malaysia. Bab keenam cabaran selepas pembentukan Malaysia. Bab ketujuh membina kesejahteraan negara. Bab ke-8 membina kemakmuran negara. Bab ke-9 dasar luar Malaysia dan akhir sekali bab yang ke-10 adalah tentang kecemerlangan Malaysia di pesada dunia. Okey, jadi itu semua ada 10 bab okey dalam buku teks awak dan jadi apabila cikgu mengajar, cikgu nak walaupun kita guna online macam ni, okey, cikgu nak awak buka buku sejarah awak, buku teks awak, okey, untuk supaya awak lebih faham. Okey. Okey, jadi hari ini kita pergi kepada konsep tentang tajuk yang pertama iaitu 1.1 konsep kedaulatan. Okey, jadi di sini kamu akan belajar apa yang kamu akan belajar tentang konsep kedaulatan iaitu yang pertama adalah tentang takrif kedaulatan. Okey, kemudian kita akan pergi kepada pandangan tokoh-tokoh. Okey, tokoh-tokoh sejarah, ilmuwan. Dan juga yang ketiga adalah tentang jenis kedaulatan. Ada beberapa jenis kedaulatan, jadi kita akan cuba kupas satu per satu. Konsep kedaulatan ni, okey, yang awak faham. Apa yang awak faham tentang kedaulatan? Kedaulatan ni adalah ditarifkan sebagai satu kuasa yang tertinggi, okey, satu kuasa yang tertinggi dan kewibawaan dalam sesebuah negara. Okey, sesebuah negara tu dia bebas. Okey, dia bebas apa? Mentadbir negara dia sendiri. Okey, macam contohnya kita. Negara kita ni negara Malaysia yang kita kata ada kedaulatan dia. Okey, negara yang berdaulat. Kenapa kita katakan negara Malaysia negara yang berdaulat? Sebab okey, kita ada pemerintahan kita sendiri dan kita bebas memerintah negara kita sendiri. Kita tak ada lagi dijajah oleh penjajah. Okey, jadi di sini kedaulatan. Okey, kedaulatan adalah kuasa tertinggi. Apa yang awak kena ingat? Kuasa tertinggi. Kemudian kita bebas memerintah negara kita sendiri dan ada pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Okey, seterusnya kedaulatan negara kita ni dapat dilihat daripada dulu. Kalau awak belajar daripada tingkatan 1 awak dah belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi maksudnya dekat sini Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita ada raja-raja okey yang memerintah di Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya kemerdekaan tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 telah mengukuhkan lagi negara kita, okey, di mana negara kita dah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Okey. Okey, jadi cuba awak buka semua, okey, kelas, buka buku teks awak muka surat 4. Okey, kalau awak tengok muka surat 4,
dekat sini kita tengok kita ada beberapa takrifan tentang kedaulatan. Daripada bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Dan kalau awak tengok di situ, keempat-empat bahasa ini, apa yang persamaannya ialah mengatakan bahawa kalau awak tengok, cuba awak baca. Baca satu-satu. Saya bagi masa, awak baca, tengok bahasa Yunani, Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Apa yang dapat kita simpulkan ialah di sini kedaulatan adalah apa? Adalah kuasa. Kuasa tertinggi dalam sesebuah kerajaan tu, dan kita bebas. Kita bebas memerintah, membentuk, cuba mencari hala tuju negara kita sendiri. Jadi daripada empat bahasa tu, kalau awak tengok bahasa Yunani, kedaulatan adalah supernus ataupun superanus yang bermaksud agung, tinggi. Sama kan? Lepas tu merujuk kepada negara yang bebas merdeka. Kemudian bahasa Inggeris pun sama. Kalau awak tengok, kuasa penuh dalam pemerintahan. Kemudian dalam bahasa Arab pun sama juga. Daulat tu apa? Kuasa pemerintah sesebuah kerajaan. Daulah. Daripada perkataan daulah. Daulat tu daulah. Jadi daripada bahasa Melayu pun sama, yang menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan apa? Kita memerintah negara kita sendiri. Bebas memerintah. Tanpa ada rasa takut ataupun ada sekatan daripada mana-mana pihak. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua adalah tentang pandangan tokoh. Jadi di buku teks awak tu, kalau awak tengok muka surat 5, ada beberapa orang tokoh yang terkemuka, ahli falsafah, ilmuwan. Contohnya yang pertama, kalau awak tengok di buku teks tu adalah tentang Aristotle. Cuba awak baca, tengok apa yang Aristotle cakap tentang kedaulatan ni. Jadi Aristotle telah menyatakan bahawa kedaulatan tu adalah kuasa yang tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara, dan dia merujuk kepada apa? Kerajaan, sebuah kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Jadi itu yang Aristotle cakap. Jadi yang kedua, kalau awak tengok di situ adalah Ibn Khaldun. Dia menyatakan bahawa apa? Kedaulatan itu adalah kekuatan, kekuasaan apa? Sesebuah negara, di mana dia telah membentuk kekuatan semangat untuk apa? Semangat kekitaan sesama bangsa. Semangat beragama yang menyebabkan bangsa rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Contoh kita lah. Contoh negara kita, negara Malaysia ni. Kita ada banyak apa? Banyak rakyat kita yang berbilang kaum. Kita sama-sama. Kita sama-sama membentuk kekitaan kita, semangat kekitaan untuk apa? Menaikkan lagi negara kita, semangat patriotisme, semangat untuk menjadikan Malaysia ini sebuah negara yang dikenali di merata dunia. Seterusnya adalah tokoh yang ketiga dalam buku teks awak tu. Kalau awak tengok, apa dia? Siapa tokoh yang ketiga tu adalah apa? Jean Bodin. Dia adalah seorang ahli falsafah politik Perancis. Apa yang dia kata adalah kedaulatan ni adalah merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Jadi kedaulatan ni mempunyai sifat yang kekal. Dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas untuk membuat undang-undang. Ada undang-undang, kemudian mentafsir dan melaksanakan apa? Undang-undang negara. Jadi sesebuah negara tu perlu ada undang-undang. Kalau dalam sesebuah negara, kalau tak ada undang-undang, macam mana? Menjadi kucar kacir. Cikgu selalu cakap, kalau awak pergi sekolah, tak ada undang-undang kat sekolah, suka-suka hati awak lah kan. Awak nak datang pukul berapa, balik pukul berapa, awak nak belajar, tak nak belajar, tak ada undang-undang. Awak nak buat nak makan dalam kelas, cikgu tengah mengajar, awak makan, semua tak ada ni, nak bergaduh kat kelas. Jadi tak ada undang-undang. Jadi dekat sini, bila sesebuah negara ataupun sesebuah institusi tak ada undang-undang, apa yang akan berlaku? Huru-hara yang akan berlaku dan juga akan menjadi masalah pada sesebuah negara. Kita pergi seterusnya kepada
tokoh yang seterusnya yang keempat iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, siapa dia ni? Okey, beliau adalah Perdana Menteri yang pertama. Okey, jadi beliau telah menyatakan ataupun mendefinisikan bahawa kedaulatan adalah dibina berdasarkan prinsip apa? Kebebasan. Lepas tu keadilan yang sentiasa memperjuangkan tentang kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat. Okey, jadi pandangan tokoh yang kelima adalah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okey, siapa beliau ni? Beliau adalah mantan Ketua Hakim Negara. Jadi apa yang beliau kata tentang kedaulatan? Kedaulatan adalah merupakan asas negara yang merdeka. Okey, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk orang asing. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis kedaulatan. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, ada berapa? Okey, ada 4 jenis kedaulatan, iaitu yang pertama adalah kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang, kedaulatan antarabangsa. Jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu kedaulatan tradisional. Apa dia kedaulatan tradisional? Dia merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Okey, ni cuba kita ingat kembali, okey, maksudnya pemerintahan negara kita masa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pemerintahan ni kita maksudnya raja pada waktu itu adalah berkuasa mutlak. Okey, dalam menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Jadi kedaulatan tradisional ni dia telah wujud sejak tamadun awal manusia lagi. Okey, jadi kalau awak tengok di sini, kedaulatan negara kita berpaksi kepada kedaulatan raja-raja Melayu. Okey, kedaulatan terletak kepada kekuasaan dan kewibawaan seseorang raja itu. Dan raja, okey, kita anggap dia adalah sebagai pemerintah yang tertinggi dan kita sebagai rakyat, okey, perlu taat setia kepada raja kita. Yang kedua, kalau awak lihat di sini adalah tentang kedaulatan moden. Okey, kedaulatan moden, apa dia kedaulatan moden? Kedaulatan moden ni dia muncul, okey, dia muncul selepas apa? Berlakunya revolusi yang kita dah belajar dulu masa tertempat. Ada revolusi apa? Revolusi keagungan. Okey, dekat mana? Dekat England, dekat Perancis. Okey, revolusi Perancis. Jadi selepas berlakunya revolusi ni, jadi rakyat ada hak untuk bersuara dan membentuk kerajaan berperlembagaan. Okey, dan kalau awak tengok di sini, okey, kedaulatan moden ini adalah contohnya negara kita ni, okey, negara Malaysia adalah terhasil, okey, daripada apa? Daripada gabungan negeri-negeri yang ada di mana? Di Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, di Tanah Melayu sebelum pembentukan Malaysia iaitu 1957 ada Persekutuan Tanah Melayu di mana gabungan Persekutuan Tanah Melayu adalah negeri-negeri yang ada di semenanjung Tanah Melayu. Okey, jadi ada raja-raja di situ. Okey, dan membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Jadi dekat sini, okey, yang awak boleh ingat, yang boleh kena faham ialah kedaulatan moden adalah munculnya bila? Munculnya selepas revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Okey, ideanya dan dia juga adalah dikaitkan dengan hak rakyat. Okey, hak rakyat di mana rakyat berhak untuk memerintah sesebuah kerajaan berperlembagaan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah apa dia? Kedaulatan undang-undang. Jadi, apa dia kedaulatan undang-undang? Bermaksud kerajaan dan rakyat ni terikat. Okey, kita terikat dengan undang-undang yang perlu kita patuhi. Okey, perlu ada apa? Keadilan dalam undang-undang. Okey, dan dalam undang-undang, okey, contohnya di Malaysia ni
ada badan kehakiman. Kalau awak tengok dekat situ, okey, ada Istana Kehakiman di Putrajaya. Apa dia? Istana Kehakiman ni adalah tempat apa? Tempat pelaksanaan undang-undang yang menunjukkan negara kita adalah sebuah negara yang berdaulat. Sebuah negara yang mempunyai undang-undang. Maksudnya kita memerintah, okey, kerajaan memerintah berdasarkan undang-undang dan menjadi prinsip yang keempat dalam rukun negara kita. Apa dia? Kedaulatan undang-undang. Okey, maksudnya kita dah ada undang-undang, kita perlu daulat, maksudnya kita perlu memelihara, okey, memelihara undang-undang negara kita yang ada di dalam negara kita. Kita jangan apa? Kita jangan mempertikaikan undang-undang yang ada. Jadi yang terakhir adalah kedaulatan antarabangsa. Okey, apa dia kedaulatan antarabangsa? Kedaulatan antarabangsa adalah merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun kita kenali dia sebagai PBB yang terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Okey, maksudnya sebuah negara itu dia tidak boleh dicabuli, dan kita telah menandatangani deklarasi hubungan persahabatan pada tahun 1970. Okey, kemudian kita dah menjadi anggota dalam PBB yang membuktikan apa? Negara kita diiktiraf, okey, sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang merdeka dan juga bebas untuk mentadbir negara. Okey, seterusnya kita pergi masuk pada 1.2 iaitu ciri-ciri negara berdaulat. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak, dalam muka surat 8 adalah tentang ciri-ciri negara berdaulat. Dekat situ ada 4. Okey, ada 4 ciri-ciri negara yang berdaulat, di mana yang pertama adalah mempunyai pemerintahan, yang kedua mempunyai sempadan, yang ketiga mempunyai perundangan dan yang keempat mempunyai rakyat. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama adalah tentang mempunyai pemerintahan. Kita ada sebuah negara dan mempunyai pemerintah. Siapa ketua negara kita? Okey, negara kita diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Siapa dia? Okey, kemudian ada ketua kerajaan. Okey, ketua negara Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan siapa? Perdana Menteri, dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Untuk apa? Untuk mentadbirkan negara, dan negara kita merupakan negara persekutuan yang mengamalkan sistem berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Ciri yang kedua adalah tentang mempunyai sepadan. Okey, mempunyai sepadan. Apa dia sepadan? Okey, sepadan adalah garis pemisah antara negeri atau negara. Okey, Malaysia ni kalau awak tengok negara yang berkongsi sempadan darat, air dan juga udara dengan negara jiran. Contohnya apa? Contohnya Singapura, jiran kita di selatan. Okey, kemudian di utara apa dia? Thailand. Kemudian kita dikelilingi oleh kepulauan-kepulauan Indonesia. Okey, di Sabah Sarawak. Okey, Sabah Sarawak tu di tengah-tengahnya ada terselit, okey, sebuah negara kecil je, Brunei. Dan juga atas Sabah semua itu adalah Filipina. Itu adalah jiran-jiran kita dan kita mempunyai sepadan yang diakui oleh masyarakat antarabangsa. Siapa masyarakat antarabangsa? Khasnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Maksudnya kita tak boleh menceroboh. Okey, masuk negara jiran kita tanpa ada pasport. Okey, masuk terus berurusan keluar masuk tak boleh. Mesti ada pasport untuk masuk dalam sesebuah negara, iaitu di negara-negara jiran. Begitu juga negara jiran nak masuk negara kita, dia perlu ada pasport untuk masuk ke negara kita. Okey, jadi penetapan sepadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan juga pembangunan ekonomi negara kita. Okey, yang ketiga adalah mempunyai perundangan. Okey, ciri negara berdaulat itu mesti ada undang-undang. Tadi cikgu dah kata kenapa perlu ada undang-undang? Supaya negara itu menjadi sebuah negara yang terjamin keadilannya. Okey,
ada kesejahteraan rakyat, dilindungi rakyatnya, okey, tak ada kacau bilau, okey. Kemudian asas perundangan negara kita ni dia berasaskan apa? Perlembagaan persekutuan. Dan juga kalau awak tengok dekat situ itu adalah gambar apa? Okey, gambar parlimen sedang bersidang. Maksudnya parlimen dekat sini, apa tanggungjawab parlimen? Dia adalah bertanggungjawab untuk menggubal dan juga menentukan sistem perundangan negara kita. Akhir sekali adalah tentang apa? Ciri negara yang berdaulat. Ada rakyat, mesti ada pemerintah, mesti ada rakyat. Rakyat dalam sesebuah negara. Kalau rakyat Malaysia ni terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan juga adat resam. Tapi kita dapat disatukan. Kita dapat disatukan melalui apa? Bahasa, kebudayaan, okey, kemudian rukun negara dan juga identiti nasional yang sama. Okey, jadi dekat sini kalau untuk hari ni, okey, kita imbas balik ada beberapa yang kita telah belajar, iaitu tentang konsep kedaulatan, iaitu takrifan, ada 4 takrifan, kemudian ada pandangan tokoh. Kemudian jenis-jenis kedaulatan ada 4, tradisional, moden, undang-undang dan juga antarabangsa. Dan akhir sekali adalah ciri-ciri negara berdaulat. Ada berapa? 4 juga, iaitu ada pemerintah. Bila ada pemerintah, ada rakyat. Kemudian ada undang-undang. Okey, kemudian ada sempadan dalam sesebuah negara. Okey, jadi itu je untuk hari ini. Okey, kita akan sambung kelas pada topik yang akan datang, iaitu 1.3 nanti tentang kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Jadi cikgu nak kamu baca dulu, okey? Okey, terima kasih semua kelas.